dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita akan membincangkan tentang topik kesan belajar dari rumah kepada anak-anak dan juga pelajar. Dan kepada ibu bapa di luar sana, saya kira ini adalah topik yang sangat-sangat memberi manfaat kepada kita dan kepada anda seperti yang kami dah war-warkan tadi. Kalau nak berkongsi sebarang pengalaman melihat anak anda belajar dari rumah, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini. Dan sebentar sahaja lagi kita akan membincangkan topik ini dengan lebih dalam lagi bersama tetamu istimewa di studio. Tapi sebelum itu, kami ada satu paparan yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Ini dia. Kaedah pembelajaran dari rumah merupakan satu keperluan seiring dengan Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Hal ini membuatkan para pelajar perlu beralih kepada pembelajaran atas talian untuk sentiasa berhubung dengan tenaga pengajar bagi memastikan sesi pembelajaran tidak tertangguh. Tidak dinafikan ada banyak cabaran dan kesan yang perlu dilalui oleh pelajar dan juga ibu bapa bagi meneruskan proses pembelajaran dari rumah. Selain masalah akses internet, ada juga yang tiada kemudahan telefon pintar, selain persekitaran yang tidak kondusif dan selesa untuk belajar dari rumah menjadikan ianya satu cabaran. Apakah cara terbaik bagi ibu bapa dan pelajar dalam mengadaptasi norma baharu sistem pembelajaran ini bagi mengelak kesan kepada proses pembelajaran anak-anak? Itu di antara norma baru sejak PKP ialah belajar daripada rumah. Dan untuk membincangkan topik ini, kita bersama dua orang tetamu di studio iaitu Puan Nurzi Pak Wan Cik, iaitu seorang selebriti dan juga seorang ibu. Apa khabar? Baik. Dan kita juga bersama Encik Zaid Muhammad iaitu seorang perunding motivasi. Apa khabar Encik Zaid? Baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini. Dan saya kira ini antara topik yang mungkin ibu-ibu dan juga penjaga di luar sana tak sabar nak dengar. Mungkin apakah perbincangan yang bakal kita kongsikan bersama dengan mereka. Mungkin Cik Zaid boleh kongsikan. Kalau kita lihat ketika ini lebih daripada 4.9 juta pelajar di seluruh negara yang masih lagi meneruskan pembelajaran di rumah. Dan kalau kita ikut dari segi peratusan punya hanya mungkin 37% pelajar tidak mempunyai peranti untuk membelajar. Ada yang menggunakan telefon pintar, ada yang menggunakan komputer riba dan sebagainya. Bercakap tentang kesan belajar daripada rumah ini, bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton-penonton kita? Apakah yang perlu diadaptasi? Apakah perlu ibu bapa faham tentang norma baharu tempoh pembelajaran dari rumah yang telah pun kita lakukan dari 18 Mac lalu sehingga ke hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memang topik ini memang hangat sungguhlah. Saya mana-mana pergi pun orang tanya topik ini dalam pelbagai media. Sebab ini satu benda yang realiti, yang saya rasa first time lah kita semua kan. Saya pun seorang ayah juga. First time tengok anak saya belajar guna komputer, guna online. Okey, beberapa benda ibu bapa kena peka lah. Pertama sekali kita kena tahu anak kita belajar, cara mereka belajar berbeza antara satu sama lain. Secara amnya anak kita belajar ada 5 cara belajar. Jadi ini first thing lah bagi saya, paling penting ibu dan ayah kena tahu supaya bila kita tahu cara anak kita belajar, kita lebih sabar. Cara-cara tersebut saya sebut secara ringkas very quickly. Audio, visual, physical, touch, logical thinking, lepas tu verbal. Verbal. Itu 5 cara. Okay. Dia bergantung kepada minat. Anak saya seorang ni dia lebih kepada touch. Jadi bila ada online learning dalam komputer, dia tak boleh fokus. Sebab dia nak kena gerak. Terutama anak-anak yang boleh kategori anak istimewa kan, autism dan sebagainya, banyak guna fizikal. Jadi ini ibu bapa kena tahu, tak semua orang belajar online sama. Jadi kita kena intervene lah mengikut cara anak tu belajar. Dan ada anak dia suka belajar secara sosial. Suka pergi kelas. Bila ramai-ramai ada kawan. Ada pula yang belajar solitary, seorang-seorang. Pun ada juga. Lebih selesa. Jadi ini first thing yang ibu bapa kena tahu, dan juga kita kena cari apa gaya belajar anak-anak kita. Kita perlu adaptasi dengan norma baharu ini. Maksudnya ibu bapa pun kena tahu rentak pembelajaran anak-anak mereka. Kalau Puan Nurzi pula macam mana? Ada beberapa orang anak dan mungkin karakter mereka berbeza-beza. Awal-awal dahulu sewaktu bermulanya pembelajaran atas talian, bagaimana penerimaan mereka dan bagaimana Puan melihat situasi itu? Saya mempunyai 4 orang anak
anak-anak, jarak umur antara mereka agak dekat juga. Jadi saya rasa dari segi adaptasi penggunaan teknologi itu tiada masalah sebab mereka dilahirkan dalam generasi hari ini. Tetapi masalah saya apabila sekolah bermula secara online. Yang pertama sekali, yang asas yang harus dilakukan oleh pihak sekolah adalah untuk mungkin menghantar, mengirim jadual pembelajaran ataupun kerja rumah. Kedua-dua perkara ini memberi topik untuk belajar dan kerja rumah ini tidak dilakukan secara sistematik. Apabila tidak dilakukan secara sistematik, maksud saya dihantar melalui WhatsApp dan Telegram contohnya. Jadi kalau mungkin dilampirkan dalam satu bentuk Microsoft Excel, mungkin ia menjadi satu proses yang sistematik di mana saya boleh semak hari ini ada kerja apa dan bila dia buat, adakah dia buat atau tidak buat. Tapi bila secara WhatsApp, anak pun terpaksa you scroll up and down, so menjadi tidak sistematik dan tidak membantu pihak ibu dan bapa. Yang keduanya adalah pedagogi atau kaedah pengajaran. Contohnya subjek-subjek seperti sejarah dan geografi, mata pelajaran yang sangat berat. Ada guru-guru yang menggunakan kaedah pengajaran secara menghafal, memberi nota yang banyak, tugas murid-murid hanya menyalin, salin. Motifnya adalah mungkin sedikit sebanyak dapat menghafal ilmu. Di dalam keadaan sekarang ini, di mana guru-guru dan pelajar terpisah menggunakan alam maya, satu kaedah pembelajaran yang lebih menarik harus diterapkan supaya mengelak anak-anak daripada cepat merasa bosan dan tidak mahu belajar mata pelajaran itu. So itu antara masalah yang saya hadapi. Okey. Kalau kita lihat kesan ataupun cabaran ini bukan tertakluk kepada para pelajar ataupun anak-anak sendiri, tapi ia juga merangkumi kepada ibu bapa dan juga penjaga, kerana tidak semua ibu bapa ini mampu untuk mengajar ataupun zaman kita dulu mungkin berbeza sedikit kan. Anak-anak hari ini mungkin kaedah pembelajarannya lebih kepada kemahiran berfikir, kendiri dan sebagainya. Cik Zaid, kalau mungkin boleh kongsikan apa yang telah Penurzi katakan tadi, cabaran itu bukan saja kepada anak-anak tetapi juga kepada ibu, bapa dan juga penjaga, pedagogi itu sendiri, kaedah pembelajaran, dan bagaimana sebenarnya anak-anak ini kita nak pastikan mereka ini dalam masa satu hari kat rumah, maknanya kat rumah tengok TV, ada TV, kan mak masak kat dapur, tolong tengokkan adik, tolong tengokkan adik kan, tolong tukar lampin adik, macam tu. Itu juga antara kekangan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita ni, pelajar-pelajari kat rumah, kerana mereka kalau kat sekolah tahu jam 7.30 pagi sampai 12.30 hari belajar saja, ada waktu break. Kat rumah kan nak kena tolong emak, nak angkat baju dan sebagainya. Masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita pula. Okey, betul. Pertama sekali saya sangat setuju dengan Puan Nozi sorry, cakap tadi. Memang saya pun rasa macam tu sebab dari segi sistem tu tak ada. Tapi saya tak nak salahkan siapa-siapa sebab cikgu-cikgu pun kadang banyak kekangan. Samalah cikgu pun kena basuh kain juga, kena jaga anak juga. Okey, berbalik kepada soalan tadi, inilah sebenarnya cabaran dari segi pengurusan masa sebenarnya, prioriti. Kita kena ada jadual. Jadual tu tak boleh rigid sangat sebab kita tak boleh jangka. Tapi ada benda yang kalau pengurusan masa kita ada kategori lah, A, B, C. A ni kategori wajib buat lah. Contohnya bila cikgu dah bagi tahu pukul 9 pagi ada kelas. Ini semua kena tahu. Maknanya anak kalau dia tugas dia bagi tahu mak dan ayah. Mak ayah pukul 9 ke 10, abang kakak kena menghadap komputer belajar. Jadi mak ayah pun kena respect lah. Kena faham. Ini mainkan peranan masing-masing. Dan time ulang kaji boleh fleksibel. Macam saya dengan anak saya, time ulang kaji kami bagi kebebasan untuk dia. Buatlah bila-bila, janji pukul 9 malam siap. Dia hantarlah. Jadi my wife lah jadi cikgu kat rumah. Dia siap hantar, dia cek, jerit-jerit sikit, marah-marah sikit kalau tak betul lah. Bukanlah macam tu. Tapi maksudnya proses pembelajaran tu berlaku. Jadi A, B, C. C ni macam masa dia nak buat benda lain lah. Main game ke apa ke, kena bagi juga. Jadi kena prioriti. Maafkan saya Cik Zaid, kalau kita cakap tentang bagi masa dan orang kata keseimbangan itu, kesabaran pun mainkan peranan juga. Kalau kat rumah ni bukan saja anak yang harus bersabar dengan ibu bapa, tapi ibu bapa kadang-kadang bila ajak anak orang anak sendiri kan, lah. Kalau macam Nozi sendiri macam mana? Saya kurang kesabaran sedikit. Tapi alasan saya ialah saya tidak dilatih untuk menjadi seorang guru. So I don't have that nurturing quality of a teacher. So jadi saya sedikit sebanyak mengharap juga guru memainkan peranan. Bercakap tentang jadual tadi. Salah satu masalahnya, dan saya tak bercakap mengenai sekolah yang anak saya pergi saja. Rata-rata dalam kumpulan rakan-rakan saya bercakap mengenai ini.
jadual tidak ada frekuensi yang tetap. Jadi dari segi penjadualan anjal tu tiada bila sekolah tak konsisten mengajar. Jadi itu menyebabkan ibu bapa yang berkemampuan dan mungkin tinggal di bandar-bandar besar mampu meluangkan masa dan wang ringgit untuk mendapatkan khidmat guru tuition ataupun pusat tuition online. Di mana di satu masa dahulu pusat tuition ni adalah satu complementary method sistem kepada sistem persekolahan secara konvensional. Jadi kalau yang mampu tu mampu dan yang tak mampu tu nak buat macam mana? Ya, ada yang kena potong gaji dan sebagainya. Dan saya lihat kalau kita nak kata guru-guru sekolah ni belum bersedia untuk ataupun tak pandai untuk mengajar secara online, melakukan anjakan paradigma, antara guru yang saya ambil sebagai guru tuition anak saya tu adalah guru sekolah sendiri. Maknanya mereka ada kemahuan untuk belajar dari segi tech savvy dan juga belajar untuk membuat pemindahan pengajaran konvensional dan pengajaran secara online. Jadi dua perkara ni berbeza. Okey. Itulah kalau kita dapat lihat situasi setiap keluarga berbeza, situasi setiap pelajar berbeza-beza. Oleh itu belajar daripada rumah atas talian ini agak mencabar buat sesetengah pihak. Dan Uyaina di sana akan bersama dengan seorang tamu yang akan berkongsikan pengalaman beliau. Silakan Ya, Uyaina. betul. Terima kasih Hawa, Fiza. Dan saya juga tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Cik Zaid dan juga Puan Nozi tadi, yang mana peranan bukan sahaja oleh pelajar itu sendiri dengan niat ingin belajar, tetapi juga usaha sama oleh ibu bapa dan juga kreativiti guru untuk menjadikan sesi pembelajaran di atas talian itu lebih interaktif dan berkesan buat pelajar. Tetapi apa yang pasti, ada cabarannya. Dan saya tertarik juga untuk membaca satu komen oleh Lukman di Facebook Wanita Hari Ini yang berkata, antara cabaran yang dihadapinya adalah capaian internet yang kurang stabil, di mana sewaktu online kelas diadakan, internet terputus, hubungan disconnected, jadi terlepas sesi berkenaan dan perlu mengulang kaji subjek tersebut sendiri. Dan mungkin ini juga antara cabaran yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di luar sana. Dan sekarang di Kota Baru kita sudah pun terhubung dengan salah seorang pelajar yang terbaik di Sekolah Menengah Mahad Muhammadi Lelaki Kota Baru, iaitu Muhammad Haikal Muhammad Ghazali. Assalamualaikum Haikal. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Wah, tahniah harapnya masih belum terlewat untuk mengucapkan tahniah kepada Haikal kerana menjadi naib juara syarahan bahasa Inggeris Sekolah Majlis Agama peringkat kebangsaan. Wah, tahniah. Terima kasih. Okey, Haikal. Sekarang ni kita dalam tempoh PKPP. Dan pembelajaran di atas talian ni sudah pun orang kata berlangsung lebih daripada 2-3 bulan. Dan sehingga ke hari ini, Haikal melihat bagaimanakah sesi pembelajaran di atas talian ini? Adakah ianya berkesan untuk Haikal? Jadi untuk Haikal sendiri, alhamdulillah dengan perantian juga sangat berkesan. Alhamdulillah cikgu-cikgu yang banyak membuat teknik-teknik mengajar yang menarik, yang membuat video presentation. Alhamdulillah. Dan juga walaupun pada mulanya agak janggal kerana software yang perlu diguna ada yang dikhawatiri membocorkan maklumat dan sebagainya. Tetapi lama kelamaan alhamdulillah respon daripada pelajar mula menyesuaikan diri, mengurus masa, dan alhamdulillah lah di sini Haikal okey dengan kelas online. Ya, kalau mereka yang bekerja boleh work from home, pelajar pun kena learn from home. Okey, Haikal, mungkin boleh kongsikan juga pengalaman Haikal bersama kawan-kawan. Kalau di sekolah mungkin boleh adakan study group ataupun belajar secara berkumpulan secara langsung. Tetapi apabila belajar di atas talian ini, mungkin pengalamannya sedikit berbeza. Memang sangat-sangat berbeza. Dan antara yang Haikal dengan kawan-kawan Haikal buat, apabila habis kelas, kita orang akan buat sekali lagi ikut atas talian Zoom ke apa. Maknanya kita akan buat study group khas pula di situ. Baik. Tetapi ada tak cabaran-cabaran tertentu yang Haikal sendiri hadapi ketika belajar di atas talian ini? Mungkin ada gangguan internet ke ataupun gangguan-gangguan lain seperti ialah kalau kita di sekolah jadualnya sudah teratur, kita perlu ikut dengan disiplin. Tetapi kalau di rumah ni kan Haikal, dia tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau Haikal sendiri apa cabarannya? So antara cabaran
terutama yang untuk pelajar SPM, ada setengah subjek kritikal macam AdMed dan sebagainya, dan subjek-subjek seperti ini perlu kepada face-to-face, interface dengan guru. Dan untuk online ni agak payahlah untuk pelajar-pelajar memahami sesetengah bab dan sebagainya. Dan juga cabaran seterusnya ialah pengkhususan waktu. Apabila kita berada di rumah, kita rasa relax. Dan untuk menyesuaikan diri dengan kelas online, akan tercampur dengan kerja-kerja rumah dan sebagainya. Tetapi Haikal, di sini kita juga melihat peranan guru dalam membantu pelajar-pelajar yang belajar dari rumah. Haikal sendiri, bagaimana Haikal melihat guru-guru Haikal yang berusaha untuk memberikan ilmu di atas talian kepada pelajar-pelajarnya? Sepanjang pembelajaran online ni, alhamdulillah Haikal nampak banyak sangat guru-guru yang sanggup berkorban, antaranya yang sanggup hantar nota jauh-jauh ke rumah anak murid. Ada yang semasa berkebun membuat pembelajaran online semasa di kebun. Allahu Akbar. Itulah orang kata pengorbanan guru-guru dalam memberi ilmu kepada anak muridnya. Okey, kalau Haikal sendiri cita-cita nak menjadi apa? Kalau Haikal sendiri cita-cita mahu menjadi pensyarah. Syarah di universiti. Okey, dan tahun ini tingkatan 5 kami ucapkan selamat maju jaya kepada Haikal. Teruskan semangat ingin belajar dan semoga dapat mencapai cita-cita Haikal. Terima kasih kerana sudi berkongsi pengalaman bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih. Terima kasih Haikal. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi sedikit perkongsian yang kita dapat dari salah seorang pelajar tingkatan 5. Dan mungkin cabaran setiap pelajar ini sedikit berbeza, tetapi secara keseluruhannya masih lagi dalam konteks yang sama selain daripada masalah connection, hubungan internet, tetapi keinginan untuk belajar dan juga peranan yang perlu dimainkan bukan sahaja oleh pelajar, guru dan juga ibu bapa. Dan ini yang menarik untuk dikongsikan dengan lebih lanjut lagi oleh Puan Nozi dan juga Encik Zaid di sebelah sana. Silakan Hawa dan Fiza. Okay, cita-cita saya pun nak jadi pensyarah tapi ada kat sini. Dan kalau kita tengok tadi kan Khairul itu memang seorang Haikal memang seorang pelajar yang cukup berkarisma dan berdisiplin. Dan bertuahlah untuk cikgu-cikgu dapat pelajar macam tu. Tapi tak semua anak-anak yang dapat mendisiplinkan diri sendiri, ikut jadual untuk belajar dan sebagainya. Macam mana kalau ibu bapa kat rumah tu nak pastikan anak-anak tu berdisiplin, ikut jadual nak belajar? Okey. Yang membuatkan anak-anak tidak berdisiplin sebenarnya kerana matlamat tak jelas. Contohnya anak-anak kecil kan UPSR dah tak ada. Ramai saya dapat laporan feedback daripada parents, macam mana saya nak suruh anak saya belajar ni? Anak boleh jawab, mak exam dah tak ada, nak belajar apa lagi? Bagi saya itu saya risau dengar macam tu sebab nampaknya anak-anak ni belajar matlamat dia exam. Jadi goal dia exam. Bila goal tu dah tak ada, dia pun tak nak lah. Jadi ini peranan kita sebagai ibu bapa. Kita kena ingatkan anak kita, exam tu bukan goal. Exam tu hanyalah checklist. Goal kita ialah belajar untuk hidup. Dah hidup untuk belajar. Ini tanamkan dalam jiwa anak-anak, belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Exam tak exam. Sebab zaman 21st century, mungkin exam dah tak ada langsung dah. Kan? 5 years from now, mungkin exam dah tak ada dah. Abolition. Tapi dia ada tool untuk measure kita punya ilmu tu. Lain pula kan. Jadi, perbetulkan niat belajar tu lah. Bila anak-anak faham benda tu, jadi dia akan sendiri semangat. Kita buat goal. Kita kena ada goal. Sama ada long term atau short term. Long term goal tu lah belajar untuk hidup, hidup untuk belajar. Tapi short term goal, kita checklist lah. Kita buat macam ada chapter nak kena capai, ada buku nak kena habis, ada silibus nak kena selesaikan. Lebih kurang macam tu. Jadi, saya tertarik dengan Puan Rozi sebut tadi, kesabaran ibu bapa. Kalau saya boleh sentuh sikit. Okay. Ini adalah cabaran paling utama kepada ibu bapa. Kalau anak-anak dia punya matlamat tu tak jelas, jadi dia tak ada motivation, ibu bapa pula kesabaran tu nipis sangat. Dia panggil fuse pendek. Fuse pendek. Nyala sikit je meletup tu.
terus. Jadi kita sebagai bapa ni kena belajar panjangkan fuse. Nyala tu tak nyala, tapi tetek-tetek dia lama sikitlah. Itu yang saya ada baca juga dekat Twitter. Bila belajar atas talian, belajar dari rumah ni boleh cetus konflik antara mak dengan anak-anak. Kalau tak ikut cakap mak, tak payah makan lunch. Tak ada. Okay, kita nak sentuh. Tadi kita dah sentuh dari segi accessibility internet, kesabaran, penyeragaman, jadual dan sebagainya. Tapi kita bercakap mungkin bagi golongan yang lebih berkemampuan. Tapi kita jangan pinggirkan pula bagi mereka. Kalau ikut kajian yang dijalankan, terhadap 900,000 orang pelajar, hanya 6% yang mempunyai alat peranti seperti telefon bimbit ataupun komputer riba. Tapi bagaimana pula bagi golongan yang kurang berkemampuan? Bagaimana sebenarnya macam Nozi sendiri ada kawan-kawan yang lain kan? Bagaimana kita nak membantu mereka ini untuk menyediakan satu persekitaran yang lebih selesa, kondusif, walaupun mungkin keadaan rumah kita tak begitu seperti orang lain, tapi nak menyediakan satu keadaan ataupun suasana yang lebih kondusif agar anak-anak ini rasa minat nak belajar walaupun di rumah. Bagi saya berpandangan yang dari segi keseragaman pendidikan online itu tidak perlu seragam dan kerajaan ataupun Kementerian Pendidikan harus melihat kepada kluster-kluster pelajar mengikut kemampuan ibu bapa, kumpulan kewangan dia B40 dan sebagainya. Mungkin di luar bandar kalau tiada akses kepada internet dan peranti sebagainya, mungkin kelompok pelajar di situ bilangannya lebih kecil daripada penduduk-penduduk di bandar. Jadi mungkin kelas secara fizikal boleh dimulakan dalam tempoh PKPP ni atau bila mana yang pihak Kementerian Kesihatan dan pelajaran merasakan Sesuai. wajar dan sesuai. Bagi kelompok-kelompok kecil ni di luar bandar misalnya, kalau jumlah mereka sedikit, saya rasa apa salahnya kalau kita melakukan penjarakan sosial tetapi kelas dilakukan secara fizikal kerana pelajaran harus diteruskan. Ya. Dan ada juga yang berpendapat macam mungkin boleh selang-seli kelas fizikal, kelas atas talian. Pendapat Encik Zahid Dipanggil, betul. Saya nak cakap yang itulah. Dia dipanggil sekarang ni 21, abad 21. Itulah sebenarnya konsep pembelajaran hybrid learning. Dan anak-anak zaman budak-budak kecil zaman sekarang dia suka engagement. Dia suka buat. Macam belajar agama contohnya, ada ustaz dia tak boleh mengajar agama tapi dia bagi homework, okey, ambil video kamu solat. Kan? Dia pun Ada solat. amali. Dia amali. Dia ambil video, dia solat betul lah. Dah ambil video kan. Ustaz bagi markah bagus. Inilah yang dinamakan hybrid learning. Itu semua boleh dibuat di mana-mana saja. Bagi saya lah, kalau konsep belajar ni dia ada 4 benda. Kalau saya tanya soalan, apakah halangan untuk kita belajar? Bad syllabus, syllabus tak bagus, cikgu tak bagus, facility tak bagus macam sekarang kita ada. Tapi itu semua boleh diatasi asalkan attitude kita bagus, sikap kita bagus. Kebanyakan orang sikap tak bagus, dapatlah sekolah terbaik pun, fasiliti terbaik apa pun dia tak belajar juga. Jadi bagi mereka yang rumah kecil, boleh je convert rumah jadi classroom. Saya rasa semua orang ada meja makan kan. Boleh kita tetapkan masa, katalah pukul 10 hingga pukul 12. Masa ni classroom. Anak-anak semua duduk kat situ, TV semua tutup semua, belajarlah. Tak perlu keluar ke mana kan. Boleh je. Orang selagi sikap tu ada, sikap nak belajar tu ada, segala halangan kita boleh lawan. Dalam masa yang sesingkat ini, mungkin Nozi juga boleh kongsikan mewakili ibu-ibu yang lain ataupun ada sesuatu perkongsian nak dikongsikan kepada penonton-penonton kita. Bagaimana sebenarnya kita nak kongsikan bahawa dalam tempoh pandemik ini, semua daripada kita ini mungkin kurang bersedia. Tapi bagaimana kita harus mengadaptasi norma baharu ini dalam masa yang sama untuk memastikan bahawa anak-anak kita terus mendapat pendidikan yang terbaik walaupun berada di rumah. Okey, dalam saya menegur mungkin ketidakbersediaan guru-guru di sekolah untuk mengajar menggunakan metodologi baru ini, sebenarnya apa yang saya ingin katakan, saya faham dan saya akui kita ada banyak kelemahan. Jadi kita bertatih bersama. Tetapi saya melihat peranan yang lebih besar jatuh di bahu Kementerian Pendidikan. Jadi kalau kita boleh ada briefing hari-hari tentang kadar turun naik penyakit ini dan kadar kematian, kita harus melihat apa yang berlaku hari ini sebagai krisis pendidikan negara. Kerana hari ini lebih daripada tahun-tahun sebelumnya, kita melihat Malaysia sebenarnya tidak bersedia untuk menganjak kepada masa depan yang memerlukan pendidikan secara online. Jadi ada sekolah-sekolah yang terkebelakang, ada sekolah-sekolah yang dah ke depan dari segi online learning dan sebagainya dan material yang dikongsi. Tapi ada juga sekolah yang masih tiada jadual, yang anak-anak masih tiada pembelajaran secara konsisten. Jadi sebenarnya memerlukan panduan daripada Kementerian Pendidikan. Tak boleh kata kita beri kebebasan kepada guru untuk memikirkan kaedah sendiri. Harus diakui ada sekolah-sekolah yang masih blur. Minta maaf saya guna ni,
masih blur, tak tahu macam mana hala tuju ke depan. Jadi Kementerian Pendidikan walaupun belum sedia dasar pendidikan online itu, harus ada kerangka ataupun menunjukkan hala tuju, pimpin tangan guru-guru. Mungkin di peringkat PPD di daerah dan sebagainya. Boleh ada perbincangan secara bersama. Itu yang saya mahukan, dan saya mahukan usaha ini dilakukan secara transparan agar ibu bapa tahu yang usaha ini sedang berjalan dan mereka sedang melakukan sesuatu. Pasti akan ada sesuatu yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan tak lama lagi, dan rumusan daripada Cik Zahid sendiri. Okey. Saya sokong, saya setuju. Seeloknya kita ada satu kluster lagi ya. Kita kesihatan, ekonomi, pendidikan. Sebab pendidikan ini adalah pelaburan masa hadapan. Kalau kena belanja sikit pun jangan anggap itu perbelanjaan tapi pelaburan. Dan memainkan semua pihak. Saya selalu guna ibu jari macam ni. Untuk seorang student dapat good macam ni, dia ada 4 jari lagi di bawah. Cikgu, sekolah, ibu bapa, murid itu sendiri. Semuanya kena solid teamwork, baru dapat good. Baru dapat good lah. Jangan salahkan Pada mana-mana adik-adik pihak lah. nak dapat ni, kena dengar cakap ibu bapa, cikgu-cikgu dan diri sendiri juga kena ada semangat untuk belajar. Belajar bukan sekadar untuk dapat keputusan yang cemerlang, tapi untuk berjaya dan membahayakan ibu bapa, insya-Allah. Persediaan masa hadapan. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Nozi dan juga Cik Zahid di atas perkongsian itu tadi, dan sikit sebanyak kita harapkan ia dapat menjadi manfaat untuk kita teruskan kehidupan dalam norma baharu hari ini dan seterusnya. InsyaAllah kita nantikan juga, insyaAllah ada sesuatu juga yang bakal diumumkan nanti, dan kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini.